على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم بك نستعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah. Ibu ayah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Murni. Waalaikumsalam kerana di situ ini. Apa tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini adalah hari Hari Selasa bersamaan hari Rabu 14 Julai. Okey. Ibu ayah pertama sekali, kalau tak dapat masuk dan kita tak dapat masuk, jangan sesekali ibu ayah sangka saya tak bagi masuk ya. Saya tak suka macam tu. Ibu ayah, contohnya bila ibu ayah nak try masuk tak dapat, jangan sesekali sangka saya tak bagi masuk. Saya tak pernah buat macam tu ibu ayah ya. Saya tak pernah reject siapa-siapa pun untuk masuk dalam live ya. Okey. Saya tak nak ibu ayah berpersangka macam tu. Tolonglah. Kemudian ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan pertama kita adalah perkataan dhaif. Dhaif ini ibu ayah, dhaif ini biasa dengar tak? Dhaif kehormat ibu ayah. Biasa dengar kan? Dhaif kehormat. Biasa dengar kan? Dhaif itu sebenarnya adalah bahasa Arab. Dhaif itu sebenarnya adalah bahasa Arab. Dia daripada, nampak tak? Dhafa ya. Fi'il madhinya dhafa. Sengit sikit Sengit ya. Kita buat ni Boleh lah ya. Okey. Jelas tak tulisannya ibu ya? Jelas ya? Okey. Daripada dhafa yadhifu dhaifan. Dhaifan ini ibu ya, kalau tak ada baris, jadi jadi dhat yafa. Kalau tak ada baris, dhat yafa, maka orang kita sebut dhaif. Dhaif asalnya dhaif. Dhaif. Biasa tak dengar perkataan duyufur rahman masa musim haji, musim umrah. Biasa dengar tak duyufur rahman, tetamu Allah. Biasa dengar kan? Biasalah ada kan rancangan TV. Ada rancangan TV ke tak salah saya? Duyufur rahman. Duyuf tu jamak pada dhaif. Duyuf tu jamak pada dhaif. Dhaif ni tetamu. Dhaif tetamu, jamaknya duyuf. Duyuf dhat ya wa fa duyuf, tetamu. Jadi kalau kita kata dhaif kehormat, apa maksud dhaif kehormat? Apa terjemahnya ibu ya? Dhaif tu apa? Tetamu lah. Tetamu kehormat. Cuma kalau kita faham
Div itu kena digabungkan dengan kohormat. Perlu ke ibu ya, div itu mesti digabungkan dengan kohormat saja? Tak perlu sebenarnya. Baik yang datang orang biasa pun div, orang yang kohormat pun div, semua sama saja. Yang biasa-biasa pun div, itu pun kohormat juga. Kita jangan dalam masa kita duduk beza-bezakan ibu ya, kita buat kenduri kahwin. Orang yang biasa-biasa datang ni, kita layan biasa-biasa. Orang yang tu, maaf kata dah, kadang-kadang kita mau beza-bezakan. Maaf saya kata contohnya ibu ya, contohlah dalam contohnya masa bulan Ramadan, jemput anak-anak tahfiz jadi tetamu, bagus dah jemput. Tapi duk makannya makan meja asing, makan biasa-biasa, yang datuk-datuk, Tan Sri makan mewah. Patut tak macam tu ibu ya? Jemput hafiz Quran, kononnya majlis untuk hafiz Quran, untuk budak madrasah, tapi bagi makan biasa-biasa, dia tak kisah, pun makan tu tak kisah pun. Tapi kalau untuk datuk-datuk Tan Sri, pemain lagi dia, makanan dia. Tak patutlah macam tu, duduk beza-beza. Kalau kata dijemput sama semua makan. Cuma mungkin special sikit lah untuk menteri tu, layanan special sikit lah, pasal orang ada kedudukan. Tapi kalau kita kata div tu tetamu, semua sama tetamu. Kalau tak dengar panggil tetamu. Maaf ibu ya. Jadi div tu maksudnya dhafa yadhifu dhaifan di masdar. Kenapa sebut div? Kerana dot yafa. Kalau tak ada baris, biasanya orang Melayu ni kita akan sebut div. Jadi ibu ya, siapa baru tahu div itu bahasa Arab? Div kita sebut div. Div kohormat, padahal sepatutnya sebut dot, div. Div kohormat, tapi tak perlulah kita tekan sangat huruf D tu, tekan pada huruf dot. Kita baca div kohormat kan, tak payah sebut div kohormat, tak payah sebut div saja, tak apa. Kan. Jadi boya baru tahu, Masya Allah, ramai baru tahu. Itulah div tu bahasa Arab. Masya Allah, tabarakallah. Padahal sebut duyufur rahman, ibu tahu kan duyufur rahman. Duyuf tu jamak pada div. Alhamdulillah ibu ya, Masya Allah, tabarakallah. Tahniah, Masya Allah. Okey. Untuk perkataan div ataupun div, ada soalan tak ibu ayah? Macam mana kalau tetamu tu perempuan, jadi dhaifah ke? Tak payah. Laki perempuan gunakan dhaif yang sama. Ibu ayah, lelaki pun guna dhaif bahasa Arab, perempuan pun guna dhaif. Sama juga. Boleh laki, boleh perempuan. Macam tu. Tak payah lelaki dhaif, perempuan dhaifah. Tak payah. Lelaki pun guna dhaif, perempuan pun guna dhaif juga. Macam tu ibu ayah ya. Tak ada soalan ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Okay. Kalimah seterusnya, kita tengok kalimah tertib. Tertib ni macam mana? Ibu yang faham tertib tu macam mana? Tertib yang ibu yang faham dalam bahasa kita lah, tertib tu macam mana? Cuba ibu yang terjemahkan tertib yang ibu yang faham dalam bahasa kita. Maksudnya tertib tu teratur ya. Teratur. Itu hampir-hampir sama lah, hampir-hampir tu, Masya Allah. Kira betul dah tu. Masya Allah. Kita tengok dari bahasa Arab pula ya. Okey. Dalam bahasa Arab ibu ya, tertib sopan pun boleh ibu Salmah, tapi dia kurang ni lah. Maksudnya sopan tu dari segi dia teratur lah. Teratur kan nampak sopan kan, tersusun dan nampak sopan. Macam tu ya. Okey, jadi tertib ni daripada rottaba yurattibu tartiban. Maka tertib ni masdar. Dia adalah masdar ibu ya, masdar daripada bab taf'il. Rottaba yurattibu tartiban, begitu. Okey. Jadi dalam masdar, apa dia makna rottaba ni sebenarnya? Rottaba ni, kalau apa ni, rota dengan ba ni, ada makna apa? Ada makna tetap. Ada makna tetap. Ataupun teguh. Asal makna rotaba ni, okey. Ini rotaba dengan sabdu. Kalau sulasi mujarrad dia, kalau 3 huruf saja, rotaba. Ini dikira tambah 1 huruf. Rota, sabdu ni bermakna ada 2 ta. Rota ada 2 dengan ba, dah jadi 4 huruf. Rotaba, bab taf'il.
Okay, tapi asalnya ra, ta dengan ba. Ra, ta dengan ba ibu ayah ya. Okey. Jadi apa dia makna ra, ta dengan ba tadi saya kata apa ibu ayah? Kalau ra, ta dengan ba saja makna apa? Tadi saya dah sebut tadi. Maknanya apa? Ra, ta dengan ba saja. Maknanya tadi saya sebut. Teguh, tetap bagus. Ustazah Fatimah ya. Teguh ataupun tetap. Teguh ataupun tetap tu ra, ta, ba ada makna teguh ataupun tetap. Okey. Jadi kalau rattaba maksudnya macam mana? Rattaba ada sabdu ni bab taf'il macam mana? Maksudnya meneguhkan sesuatu, menetapkan sesuatu dengan tersusun. Menetapkan sesuatu, meneguhkan sesuatu tapi dengan tersusun. Bukan dengan caca merba. Bukan dengan tak tersusun. Bukan dengan kelam kabut tapi tersusun. Itu dipanggil tertib. Tertib. Okey. Ibu ayah, dalam mazhab Syafi'i tertib juga termasuk rukun kan? Rukun solat ada tertibnya, wuduk pun ada tertib kan? Betul? Jadi apa maksud tertib dalam kita punya ibadah tu? Maksudnya kena buat satu persatu ikut susunan dia. Ikut susunan dia. Ikut susunan yang telah ditetapkan. Ada makna tetap, ada makna susun kat situ. Jadi dia ambil wuduk. Dia dah basuh muka, basuh tangan baru dia niat. Dah basuh tangan baru dia niat. Sah tak wuduk dia ibu ya? Dah basuh tangan baru dia niat. Mana sah pasal apa? Dia tak tertib. Dia tak tertib kerana apa? Dia niat ketika basuh tangan baru niat, mana boleh. Niat ketika mana basuhan pertama kena kat muka tu, kita terus niat dalam hati. Kan? Jadi kena tertib. Dia basuh kaki dulu, baru dia basuh muka. Pasal alasannya kaki dia kotor sangat, basuh kaki dulu. Sah tak? Tak sah kerana tidak tertib. Jadi mesti tertib. Jadi bahasa kita sebut tertib, Arab tartib. Tartib. Macam tu ya. Jadi ibu ayah, saya ulang balik. Tadi rataba ada makna teguh, ada makna teguh, ada makna tetap kan? Ada makna teguh, ada makna tetap. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sekejap ya. Kalau tersusun ada susunan, macam kita kata ada susunan darjat manusia ni. Ada yang tak rendah, ada hamba, ada orang biasa, ada pekerja dan sebagainya lah. Dipanggil apa? Dipanggil ada huruf rotaba tu. Agak-agak apa? Agak-agak dalam bahasa Melayu. Ada satu perkataan mula dengan M, mula dengan mim. Bagus, Ustazah Nur Imam bagus sangat. Martabat bagus. Martabah. Okey, dalam bahasa Arab martabah. Boleh sebut martabat. Martabat Arab sebut martabah. Okey. Martabah. Kenapa disebut martabat ibu ayah? Martabat ataupun masalahnya martabah kenapa? Kerana ada susunan itu. Tersusun bawah, atas tu martabat. Okey. Orang yang tinggi martabat di sisi Allah, tinggi kedudukan di sisi Allah. Nampak ibu ayah ya? Kenapa dia panggil martabat? Kerana di situ ada susunan. Ada susunan yang dah ditetapkan. Orang sekian, para rasul martabat paling tinggi, martabat para rasul. Rasul pula ada 5 paling tinggi, itu ulul azmi. Ulul azmi pula ada yang paling tinggi, Nabi SAW. Itu dia panggil martabat. Jadi boleh daripada tertib tadi, datang juga perkataan martabat. Boleh nampak tak sekarang apa dia makna martabat? Martabat maksudnya kedudukan. Kedudukan, kenapa ada susunan tu, ada lapisan-lapisan dia, susunan dia. Boleh nampak tak, faham tak martabat sekarang ni? Jadi martabat maksudnya kedudukan yang teguh. Kedudukan yang teguh ikut susunan dia. Jelas tak ibu ayah sekarang ni? Okey. Makna tertib dah faham tertib tu bukan saja maksudnya sopan. Sopan tu makna setelah itu. Sopan makna setelah itu. Asal maknanya tersusun. Ibu ayah, bila satu orang buat satu perkara tersusun, nampak sopan ke nampak kelam kabut? Nampak sopan je kan, dia buat semua tersusun dia buat. Nampak sopan saja. Jadi sopan itu
datang setelah mana berlakunya tersusun begitu. Kan? Macam tu. Okey? Jadi yang itu. Kita kena faham. Jadi itulah yang kita faham, tertib dan juga martabat. Semuanya ada kena-mengena. Asal dia daripada rotaba. Rotaba yang memberi makna teguh ataupun utuh, ataupun apa lagi tadi? Teguh, utuh, apa lagi? Lupa dah saya terjemah tadi kan. Tetap, tetap, betul, tetap. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, boleh buat itu masya-Allah. Jadi ada soalan tak untuk rotaba, untuk tertib, ada soalan tak Ibu ya? Jangan tanya fiqh ya. Saya bukan alim buat fiqh, saya biasa-biasa je. Rotib, rotib, imam rawatib. Masya-Allah, bagus. Imam rotib di sini maksudnya rotib yang Pakcik Wahab maksudnya rotib imam rotib ke lah macam tu. Rotib tu maksudnya imam yang tersusun lah, imam yang dah tersusun. Ataupun rotib ni juga boleh maksud imam yang biasa. Imam yang ditetapkan. Imam yang ditetapkan untuk jadi imam itu, bukan imam yang tolak-tolak. Itu imam ratib, imam yang ditetapkan, bukan imam yang tolak-tolak. Boleh Pakcik Wahab ya. Imam ratib ni imam yang ditetapkan, imam yang ada diberikan upah untuk jadi imam. Itu ratib, imam ratib. Okey. Ratib al-hadad. Itu ratib tu ratib tu ada dengan huruf qa. Sekejap ya. Ya. Ratib. Sekejap ya. Okey, saya faham macam ni. Pakcik Wahab, ratib tu maksudnya amalan yang tetap. Baru saya ingat. Ratib tu maksudnya amalan yang tetap, amalan harian yang istiqomah dibuat. Itu maksud ratib. Faham tak? Ibu Ain faham tak? Ratib tu, dia kata ratib tu maksudnya amalan harian. Kalau Ustaz Nurima sebut meratib tu, meratib maksudnya asyik sebut benda sama je. Asyik sebut benda sama je, itu meratib. Faham ya? Okey, Pakcik Wahab, ratib al-hadad maksudnya ratib amalan yang istiqomah, zikir yang istiqomah dibuat, itu ratib. Bagus Pakcik Wahab dan Ustaz Nurima punya contoh bagus, masya-Allah. Ibu Ain dapat faedah tak daripada pertanyaan Pakcik Wahab dan perkongsian Ustaz Nurima, dapat faedah tak Ibu Ain? Saya tak terfikir pun tadi perkataan meratib tadi tu. Tapi dapat faedah tak? Dapat ya? Okey, alhamdulillah dapat faedah. Jadi ratib tu, ratib al-hadad contohnya kan, ratib tu maksudnya amalan yang biasa dibuat, istiqomah dibuat. Okey, dan meratib maksudnya asyik sebut benda tu je. Tu meratib. Okey, dapat ya? Alhamdulillah, bagus. Okey, Ibu Ayah. Seterusnya kalimah apa tadi? Akibat. Kalimah akibat. Okey, akibat. Akibat ni apa benda akibat ni? Okey. Akibat ni datang daripada, dia ada fi'il dia ya. Ada fi'il dia. Fi'il dia aqaba ya'qubu. Aqaba ataupun aqibah. Boleh aqaba, boleh aqibah. Okey. Saya lebih suka aqaba lah, aqaba. Ya. Aqaba ya'qubu. Aqaba ya'qubu aqaban. Okey. Apa ya? Aqaba ya'qubu aqaban. Jelas ya? Okey. Aqaba ya'qubu aqaban. Apa dia makna aqaba ya'qubu aqaban ni? Antara maknanya. Di antara maknanya adalah
apa ni, selepasnya, selepas. Okey? Selepasnya. Buat selepasnya. Faham tak ibu ya? Selepas. Ya, aqabah tak ada maknanya, lah. Selepas. Okey? Jadi apa pula dengan akibah ni, apa maksudnya akibah? Akibah ni maksudnya akibat ni, okey, maknanya benda yang berlaku selepas. Benda yang berlaku selepas. Sekejap ya. Sekejap. Saya lupa mana saya tengok tadi ya. Kejap je lah. Ada dah. Okey. Jadi apa dia akibah? Akibah ni macam ni. Okey, asalnya aqib saja. Asalnya aqib. Okey. Asalnya aqib, tapi ada masuk tamar aqibah. Ya, aqibah tu kira muannas lah. Aqibah tu kira muannas. Asalnya aqib saja. Aqib. Apa maksud aqib? Benda yang berlaku selepasnya. Okey, benda yang berlaku selepas satu perkara. Aqibun. Aqibun, maaf tadi tu ada tamar putus saya padam balik. Aqibun. Maksudnya kullu syai'in ya'ti ba'da syai'in wa yatluhu. Benda yang berlaku selepas satu perkara. Itu aqibah. Okey? Satu benda yang berlaku kesudahan, betul, balasan. Okey, maksudnya benda tu berlaku selepas sesuatu perkara. Cuma ibu ayah, dalam bahasa kita, bahasa Melayu, bila sebut akibat tu nampak benda buruk ke benda baik? Kalau bahasa Melayu, akibat tu nampak buruk ke baik? Akibat. Dalam bahasa Melayu lah, bahasa kita. Itulah akibatnya kan? Itulah akibatnya. Bahasa kita, akibat tu nampak benda buruk. Tapi bahasa Arab, akibat itu bukan akibat dalam bahasa Arab. Maksudnya benda tu apa yang natijah ataupun hasil selepas itu akibat. Akibat dalam bahasa Arab hasil selepas satu perkara. Itu tak kira lah hasil itu baik ke buruk ke, kesan, betul, kesan. Kesan pada satu-satu perkara. Okey, jelas saya buat ya. Daripada aqaba yaqubu. Di antara maknanya adalah kesan. Kalau aqaba yaqubu terjemahnya perkara sesudah satu perkara. Jadi kalau aqibah ni hasil daripada apa yang berlaku lepas satu perkara dibuat. Cuma dalam bahasa Melayu akibat kita nampak pada benda buruk. Itulah, ada tak kita sebut dalam bahasa Melayu? Itulah akibatnya belajar pandai-pandai dapat 11A. Ada tak? Itu. Cikgu-cikgu cakap. Itulah akibatnya kamu belajar pandai sangat dapat 11A. Itulah akibatnya. Agak-agak pening tak kepada pelajar tu dengar macam tu. Pening kepala dia dengar macam tu kan. Cikgu ni nak puji aku ke nak hentam aku ni kan. Jadi buaya akibat dalam bahasa Melayu kita nampak pada benda yang negatif lah. Tapi dalam bahasa Arab akibat tu maksudnya selepas satu perkara. Jelas ya? Jadi tidaklah buruk, tidaklah kita nampak buruk lah insyaAllah. Okay, boleh buaya semua insyaAllah ya. Ibu Ruqayyah, senada. Apa tu? Senada lah tu. Senada baik atau buruk. Ya Ibu Ruqayyah. Baik buruk boleh guna lah insyaAllah ya. Oh sama ada. Okey betul. Okey. Ibu Ayah semua jelas tak? Kalimah akibat jelas tak Ibu Ayah? Untuk akibat jelas tak? Jelas ya? Okey jelas Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Okey, untuk alam pula. Untuk alam. Alam ni kita dah pernah bincang ya sebelum ni. Tapi ramai juga yang belum tahu pasal alam kita bincang dalam tafsir surah Fatihah sebelum ni. Jadi alam itu Ibu Ayah. Kita nak tanya Ibu Ayah. Saya contohnya lah, contoh saya nak kahwin. Contohlah saya nak kahwin kan. Contoh. Saya pun jemput Ibu Ayah. Ibu Ayah semua jemput ke majlis kenduri saya dekat Bukit Beruntung. Contohlah kan dekat Bukit Beruntung. Okey. Bila? Bulan 9 contoh, bulan 12 bulan 9 contohlah kan dekat Bukit Beruntung. Jadi Ibu Ayah nak datang tak? Sekadar saya cakap Bukit Beruntung saja, Ibu Ayah nak datang ke tidak? Cakap Bukit Beruntung saja. Ibu Ayah datang kalau ni cerita tak ada COVID lah contoh kan.
Jangan kata tak datang pasal COVID, jangan. Itu saja. Kenapa ibu yang tak nak datang? Pasal nak alamat, ibu yang mesti nak alamat. Ibu, saya dah bagi, kata Bukit Beruntung, cari je lah. Saya kata, Bukit Beruntung, ibu pergilah kat Bukit Beruntung, cari je lah kat sana. Ibu nak tak? Bukit Beruntung tu dah lah besar. Tak hari tu dah ada banyak majlis kahwin, banyak rumah, tak banyak kemah, banyak dewan. Kan? Jadi, saya kata, pergi je lah Bukit Beruntung, nak alamat penuh, betul, nak alamat penuh. Jadi ibu ya, alamat. Di dalam bahasa Arab, alamah. Okey. Maksud tu alamah. Ibu ya, daripada alamah, apakah 3 huruf asalnya ibu ya? Apakah 3 huruf asal untuk Ain Lam Mim? Baik, apa benda saya cakap ni? Apakah 3 huruf asal untuk alamah? Ain Lam Mim lah, saya dah sebut dah. Dah bagi tahu dah Allah. Tak fokus. Ain Lam Mim ya. Okey, daripada Ain Lam Mim datang perkataan apa pula ibu ya? Daripada Ain Lam Mim datang perkataan apa pula? Dah jawab tadi dah. Betul ni. Kita tak nak bincang alam, kita nak memang kita nak bincang pasal alam, tapi kita nak kalimah lain, ilmu, betul, ilmu. Daripada Ain Lam Mim, alamat dah sebut dah. Katanya ilmu. Jadi ibu, ilmu tu maksudnya pengetahuan. Ilmu maksudnya pengetahuan. Okey? Alamat ada kena-mengena dengan pengetahuan. Jadi bila kita dah dapat alamat, tadi saya sebut Bukit Beruntung saja. Adakah Bukit Beruntung tu alamat ibu ya? Tulis kat, post ke mana? Ke Bukit Beruntung. Apa alamatnya? Bukit Beruntung je lah. Tanya banyak pula ustaz ni. Kita Bukit Beruntung lah. Adakah itu alamat? Itu bukan alamat. Bila sebut alamat ibu ya, contoh. Rumahnya nombor 20 ataupun nombor rumahnya 32A, Jalan Dahlia Sari 2, Bandar Sungai Buaya, contoh. Tiba-tiba saya kata, minta alamat, dia kata, okey, alamatnya Bandar Sungai Buaya, Rawang. Bagilah alamat betul-betul. Okey, Jalan Dahlia Sari 2 saja. Jalan Dahlia Sari 2, Bandar Sungai Buaya. Adakah itu alamat ibu ya? Rumah ada banyak, tapi saya sebut Jalan Dahlia Sari 2, Bandar Sungai Buaya. Sampai postcode semua pun saya sebut. Jadi kalau sebut alamat mesti ada apa sekali ibu ya? Mesti nak kata tepat betul apa? Untuk tepat betul itu sebagai alamat. Apa yang kurang? Mesti ada nombor rumah betul ibu. Mesti ada nombor rumah. Ada nombor rumah baru betul-betul sampai depan pintu rumah. Baru senang postman nak hantar surat, baru senang orang nak hantar rumah. Itu kita panggil alamat. Kalau tak jenuh menunggu mana nombor rumah tak bagi ni, kan? Jadi bila sebut alamat, sampai kita tahu dengan detail di manakah tempat kita nak tuju, tu alamat. Alamat ni maksudnya sampai kita tahu dengan detail koordinat mana kita nak pergi. Depan pintu rumah sampai, itu alamat. Ada mana kena-mengena dengan pengetahuan. Jadi buaya, kenapa dipanggil alam ni sebagai alam? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa dia panggil alam ni sebagai alam? Sekalian alam. Kerana datang daripada alamat. Alamat ni. Apa kena mengena? Okey ibu ya. Bila kita tengok alam semesta, kita tengok langit, kita tengok bulan bintang, tengok matahari, tengok pokok, tengok laut, tengok gunung ganang, semuanya alam. Ibu ayah, bila kita tengok semua ini, sepatutnya kita tengok dengan mata hati kita, lalu apa yang datang? Maka apa yang semua kita lihat ni, pokok, bulan, matahari, bintang, langit, gunung ganang ni semua akan bawa kita, dia akan jadi alamat. Dia akan bawa kita sampai kita kenal Allah Ta'ala pencipta dia. Dia akan pandu kita. Cara ni tengok dengan mata hati, semua ciptaan Allah Ta'ala ni, dia akan pandu kita sampai kita tahu pencipta sebenar dia. Betul ibu. Itu tujuan kita, itu tujuan kenapa dipanggil alam ni sebagai alam, kerana alam ini adalah alamat yang bawa kita kenal siapa pencipta dia. Nampak tak hebat Allah Ta'ala gunakan kalimah alam ibu ya? Faham tak sekarang? Kenapa dipanggil alam? Maka adakah kita tengok alam semesta ni tengok dengan mata kosong ke? Ataupun kena tengok dengan berfikir? Kita kena tengok seluruh alam semesta ni dengan mata hati kita.
tengok bulan bintang, tengok pertukaran malam dan siang, tengok matahari, semua sekali kita tengok dengan pandangan mata hati kita, lalu kita nampak hebatnya alam semesta ni akan bawa kita, tunjuk kita betapa hebatnya pencipta matahari, betapa hebatnya pencipta bintang. Tengok sambil berfikir, itu caranya ibu ya. Tengok sambil berfikir. Jadi sekarang ni, bila ibu ayah sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, rasa hebat tak Allah Ta'ala cipta sekalian alam ni? Allah ciptakan langit tanpa tiang ibu ayah. Ayah, ibu ayah tak rasa kagum ke? Allah ciptakan langit tanpa tiang. Langit tu atas ni tanpa tiang dan langit tak pernah runtuh pun. Pernah tengok langit runtuh ibu ayah? Awan atas tu, awan. Awan lain pula, langit-langit ni awan. Awan atas tu, awan tu jatuh tak ibu ayah? Awan tu kandung air. Awan tu ada air dalam dia. Air tu bila jatuh lebat, tapi atas tu tak jatuh pun. Dan air tu, air hujan tu jatuh setitis-setitis pula tu. Padahal dalam gumpalan awan tu, sebesar laut, sebesar lautan, kolam, dia punya tabungan dalam sebesar satu tasik. Dalam satu awan tu mungkin sebesar satu tasik dia punya kandungan air tu, tapi jatuh setitis-setitis. Bayangkan kalau jatuh, jatuh sekali jatuh macam kena himbah. Jatuh sekali tanpa titisan-titisan, jatuh sekali macam tu, macam kita tuang baldi tu. Apa akibat kena pada kita ibu ya? Apa akibatnya? Kalau jatuh bukan setitis-setitis. Kan? Kita fikirlah ibu ya macam mana hebat Allah Ta'ala. Kan? Ibu ya, nak tanya ibu ya, matahari terbakar kan, panas matahari terbakar. Roti kita, kalau benda terbakar, dia perlukan apa ibu ya? Benda untuk terbakar, dia perlukan apa? Bahan bakar kan? Matahari terbakar daripada awal dicipta sampai sekarang. Tapi bahan bakar matahari pernah habis tak? Siapa yang bagi bahan bakar pada matahari tu ibu ayah? Jadi hebat Allah Ta'ala. Jadi bila kita tengok alam ini ibu ayah, tengok alam ini dengan faham alam ini adalah alamat untuk kita kenal pencipta kepada alam itu. Bahkan kita ni alam manusia, kita alam manusia. Tengok sesama kita nampak kebesaran Allah Ta'ala pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu sendiri, kenapa kamu tidak lihat kebesaran Allah Ta'ala? Ibu ayah tengok kita punya ibu jari saja. Ibu ayah sekarang ni, dekat dunia ada berapa ramai manusia? Ada berbilion manusia. Sekarang ini berbilion manusia dengan jari, ibu jari yang sangat kecil, hujung ibu jari ni ada cap. Sama tak cap jari seluruh dunia ni? Padahal ibu ayah sangat kecil tempat untuk kita buat cap jari ni, sangat kecil tempat ni. Sampai 6 bilion tak sama. 6 bilion tak sama, padahal ruang untuk buat cap jari yang berbeza tu kecil je. Bukan yang tengah hidup, yang dah mati pun tak sama cap jari dengan kita. Cuba kumpulkan seluruh dunia ni punya pakar untuk buat cap jari, buat sendiri cap jari, reka cap jari sendiri. Reka bentuk cap jari berapa banyak boleh buat, berapa juta je boleh buat. Lepas tu dah tak mampu nak fikir dah macam mana aku nak buat lagi bentuk cap jari ni. Tapi Allah Ta'ala daripada awal kita lahir sampai sekarang cap jari semua tak sama. Hebat Allah Ta'ala ibu ayah. Jadi sekarang ni nampak tak? Nampak tak ibu ayah? Kalimah alam yang kita sebut alam-alam semua ni, alam tu maksudnya alamat yang bawa kita kenal siapa pencipta. Nampak tak ibu ayah? Siapa yang baru nampak? Komen baru. Siapa yang ulang kaji, komen ulang kaji. Saya pernah terangkan dalam tafsir surah Fatihah ya. Ibu Simah pernah belajar dekat Masjid Batu Gajah kan. Ramai baru ya, Masya Allah. Ibu yang pernah ikuti kuliah dengan saya dekat Masjid Batu Gajah, Masjid Al-Khairiyah, Seri Bomba, saya ada terangkan. Ikuti harfiah Al-Fatihah pun ada ya, online. Okey, boleh insyaAllah. Jadi, kelas pagi ni kita ada 4 kalimah. 4 kalimah iaitu dis, tertib, akibat dan alam. Adakah membantu ibu ayah semua kefahaman? Kalimah-kalimah ni kalimah bahasa Melayu yang diambil daripada bahasa Arab, tapi kita kena faham asal dia macam mana. Membantu ibu ayah insyaAllah ya. Jadi ibu ayah salin tak? Salin ya insyaAllah. Okey, buat masa ni memang saya rekod lah. Saya rekod
supaya siapa yang tak dapat ikuti live dapat ikuti ulangan dia. Cuma ibu ayah boleh tak bantu, kita bantu Haji Nasir. Bantu Haji Nasir, video-video yang dia upload, ibu ayah boleh share dan juga like, share dan subscribe Haji Nasir. Itu kan saya punya channel pun. Saya tak pandai YouTube ni. Kita bantu Haji Nasir insyaAllah ya. Okey. Setakat itu ibu ayah, minta maaf segala salah-salah saya, kekurangan saya insyaAllah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ramai subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr